Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dan dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan juga dikurniakan kepada kita akhlak yang mulia sesuai dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang pertama anjuran surau Al-Islah Taman Keramat menggunakan kitab Masailut Tauhid. Masailut Tauhid maknanya masalah-masalah, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid. Kalau tidak silap catatan saya, dalam nuskah terbitan Akademi Jawi Malaysia ini kita telah sampai ke muka surat 33 ya. Soalan: nyatakan nafi dua kam pada zat dan dua kam pada sifat dan satu kam pada af'al itu. Jadi kalau kita tak familiar dengan sistem pengajian tauhid sifat 20 ni, soalan tu pun kita dah rasa macam benda ni. Apa dia nak tanya ni? Nyatakan nafi dua kam pada zat dan dua kam pada sifat dan satu kam pada af'al. Apa dia? Tetapi kalau kita faham istilah dia, sebenarnya inilah intipati daripada tauhid. Bila kita menetapkan apa yang dikatakan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat wahdaniyah ni dari segi ilmiahnya para ulama menkelaskan sebagai sifat salbiyah. Ini kita tahu bagus, tak tahu pun tak masalah ya, bukan fardu ain. Cuma bila kita tahu, kita akan tahu bahawa yang dikatakan sifat salbiyah ini adalah sifat-sifat yang berfungsi menafikan yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salbi dari segi bahasa Arab maknanya negate. Salbiyah ni negatif ya. Misalnya disebut dalam bahasa Arab al-anasir al-salbiyah, unsur-unsur yang negatif. Itu maksud salbiyah. Jadi di sini maksudnya adalah dalam bentuk negatif. Ya, adakah Allah Subhanahu wa taala baru? Dulu Allah tak wujud, sekarang baru Allah wujud.
negatif. Tidak, Allah bukan baharu. Allah wujud, tidak ada permulaan. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan binasa satu masa nanti? Ya, Allah wujud, tapi adakah satu masa kewujudan Allah tu akan terhenti? Negatif. Tidak. Allah wujud selama-lamanya. Itu namanya sifat baqa. Adakah Allah ni serupa juga seperti makhluk? Sama macam yang lain-lain makhluk ini? Negatif. Tidak. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Istilah dalam ilmu tauhid dipanggil yang baharu. Maksudnya yang ada permulaan. Tak sama. Itu namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Adakah Allah berhajat kepada makhluknya? Negatif juga. Tidak. Allah tidak berhajat kepada makhluk, bahkan sebaliknya, makhluk yang berhajat kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu yang fakir berhajat kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah lah yang maha kaya. Maknanya Allah tak berhajat. Itu maksud kaya di situ. Bukan kaya banyak duit, banyak rumah, banyak tanah, bukan. Itu kaya nisbah pada manusia. Masih kita ni berhajat pada macam-macam. Kaya Allah tu mutlak. Allah tidak berhajat kepada satu apa pun. Itulah namanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Adakah Allah banyak? Tuhan tu banyak? Negatif, tidak. Allah Maha Esa. Itulah namanya wahdaniyah. Setakat itu, simpelnya. Tetapi, kadang-kadang manusia itu diuji dengan syubhat, kekeliruan. Dalam keadaan dah disebut bahawa Allah itu Esa, wahdaniyah, ahad dalam bahasa Al-Quran, qul huwallahu ahad, masih lagi ada kalanya timbul keraguan. Macam mana kalau begini? Macam mana kalau begini? Maka untuk menangkis keraguan-keraguan yang mungkin timbul ini, maka orang-orang belajar juga pergi kepada fardu kifayah, lebih detail lagi. Bila kita kata wahdaniyah, sebenarnya kita menafikan banyak. Itu dalam bahasa mudahnya. Berapa Allah? Banyak. Tidak ada. Tidak ada berapa tu. Dinafikan. Jadi berapa itulah dalam bahasa Arab disebut kam. Kalau kita nak beli barang di negara Arab, kita nak tanya harga dia, kan? Kita pegang kam, kita kata berapa? Maksudnya berapa harganya, berapa rial, berapa dinar. Atau di setengah negara Arab disebut bikam. Barang ni boleh dapat dengan harga berapa. Jadi berapa tu ternafi daripada Allah Ta'ala. Bila kita kata Allah tu bersifat wahdaniyah, Maha Esa, itulah intipati tauhidnya, maka kam tu tak ada. Bagi lebih detail lagi, tak ada tu macam mana? Kalau kata tidak ada kam tu, maknanya dari segi zat Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang, tidak banyak. Dari segi sifat Allah Ta'ala juga tidak berbilang-bilang, tidak banyak. Dan dari segi af'al, perbuatan Allah Ta'ala juga tidak berbilang-bilang, iaitu tidak banyak. Ringkas macam itu. Mungkin sebahagian belum faham lagi, maka diterangkan. Kalau pada sifat, kalau pada zat, kita menafikan dua jenis kam, dua jenis berbilang-bilang. Kalau pada sifat juga kita menafikan dua jenis kam, dua jenis berbilang-bilang. Dan di sisi para alim ulama, kalau pada af'al, kita menafikan satu jenis kam. Itu yang dikatakan menafikan kam yang 5. 2 pada zat, 2 pada sifat, dan 2 pada af'al. Zat sifat ni kita dah agak familiar dengan telinga kita sebab dah jadi bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga sebut zat, sebut sifat. Af'al mungkin kita kurang familiar. Tapi kalau fi'il mungkin, iaitu perbuatan. Af'al ni pluralnya, jamaknya, perbuatan-perbuatan. Baik. Jadi macam mana pula ada perbuatan-perbuatan tu? Macam mana pula ada sifat? Sifat tu mana sifat-sifat? Tadi kata menafikan berbilang-bilang. Ini keterangan dia, satu persatu ya. Jawapan. Menafikan dua kam pada zat, dua jenis berbilang-bilang itu, pertama, saya tidak mau baca lagi sebab dalam kitab dia terus letak istilah dia. Bila istilah tu tak familiar, risikonya kita rasa macam ada mental block, ni apa pula lah ni, tak biasa dengar pun lagu ni. Main mana? Kan? Kita ambil intipati dulu. Iaitu
kita menafikan ada yang lain daripada Allah Ta'ala, ya, zatnya sama seperti Allah. Tidak ada. Yang itu pertama kita nafikan. Ya. Ada lain daripada Allah, tapi zatnya, dirinya itu pun seperti Allah juga. Tidak ada. Dan yang kedua, kita menafikan bahawa zat Allah Ta'ala itu tersusun daripada juzuk-juzuk, komponen-komponen. Ya, komponen ni bercantum. Komponen yang pelbagai ni, juzuk yang pelbagai ni bercantum, jadilah zat Allah. Dinafikan, tidak begitu. Ya. Pertama, dengan yang lain-lain tu, ada tak yang lain pada Allah tapi zatnya sama seperti Allah? Tak ada. Cuma ulama letak istilah dalam bahasa Arab, dia panggil menafikan kam yang munfasil, berbilang yang bercerai, lain daripada Allah. Mana bercerai lah. Lain daripada Allah, sama macam Allah, tak ada. Dan yang kedua tu dinamakan kam muttasil, berbilang-bilang yang bersambung. Maknanya kita sedang fokus pada zat Allah. Adakah zat Allah tu, kalau makhluk kan bercantum-cantum. Kita ni ada sel-sel yang bercantum, jadi organ, ya. Kemudian jadi jasad kita, ya. Kalau misalnya tiang ni ada komponen-komponen yang dicantumkan sampai jadi tiang, itu dinafikan daripada Allah Ta'ala. Cuma istilahnya kam muttasil. Kalau kita dah faham makna, istilah tu nombor 2. Sebab yang kita nak faham tu makna dia. Istilah tu sebab bahasa Arab, kita pun bukan orang Arab. Kalau kita orang Arab pun, kita mungkin tidak berkecimpung dalam istilah ilmu ni. So ada kalanya kita lupa. Tak ada masalah. Sebab kalau orang tanya, cuba kamu sebut secara terperinci yang dikatakan menafikan kam yang 5 tu. Kita pun garu pada macam pernah dengar kat surah Al-Islah tu, yang benda saya pun tak faham lah. Ya, tak apa. Tak ada masalah. Tak dapat dia nak bilang menafikan kam munfasil pada zat, kam mutasil pada zat, kam munfasil pada sifat. Tak dapat dia bilang, tak ada masalah. Jangan sampai dia kata ada zat lain pada Allah macam Allah juga. InsyaAllah, ya, orang Islam tak kata macam itu. Atau dia kata zat Allah pun bercantum-cantum juga, ya, ada komponen macam ni, komponen macam ni. Yang itu yang kita bimbang kadang-kadang. Bila berinteraksi dengan ayat Quran dan hadis, tidak mahu ikut panduan daripada para alim ulama, itu boleh jadi macam tu. Dia kata ni bilang jari Allah ada 1, jari Allah ada 2, jari Allah ada 3. Takut sampai dia itu tidak menafikan kam muttasil pada zat. Sepertinya zat Allah juga bersusun daripada pelbagai juzuk. Jadi secara ringkas, kalau menafikan 2 kam pada zat, secara mudah fahamnya, tak ada lain pada Allah, zatnya sama seperti Allah. Dan yang kedua, zat Allah itu bukanlah tersusun-susun daripada juzuk-juzuk yang pelbagai, tidak. Boleh kan? Istilah tu nombor 2. Faham? Ingat istilah? Bagus. Tak ingat pun tak ada masalah. Baik. Yang kedua, menafikan kam, 2 kam pada sifat, 2 jenis berbilang-bilang. Kalau kita rasa agak kurang tangkap istilah kam tu, menafikan 2 jenis banyak pada Allah. Tapi sekarang ni kita nak melihat pada sifat, apa maknanya? Yang pertama, menafikan ada yang lain daripada Allah Ta'ala, tapi sifat dia sama je seperti Allah. Dia bukan Allah. Mungkin malaikat kah, nabi kah, tapi sifat sama seperti Allah. Tidak ada. Dinafikan, bukan. Tak ada. Nabi mulia, Allah mulia. Mulia Nabi, mulia Allah tak sama. Ya. Di sini juga kita perlu terangkan. Bukan setakat kita kata Nabi, malaikat. Bahkan ada orang dia tertanya-tanya, macam mana kamu kata tak ada yang lain daripada Allah, bersifat sama seperti Allah? Padahal kalau kita lihat sifat-sifat yang ada pada Allah, mendengar, melihat, berkata-kata, itu kan ada juga pada makhluk. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, makhluk juga berkata-kata. Tadi Ustaz kata tak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Macam ada je Ustaz? Jawapannya adalah tidak. Yang kamu sebut tadi,
sebutan sama, makna berbeza. Bila sebut sama pada Allah, tak sama dengan sama pada makhluk. Bila sebut basar, iaitu penglihatan pada Allah, tak sama basar penglihatan pada manusia. Bila sebut kalam pada Allah, juga tidak sama kalam pada manusia. Dipanggil ittihadul lafzi dunal makna. Lafaz tu satu lafaz yang sama, tapi makna tak sama. Maknanya berbeza. Contoh, kita ambil sifat sama. Kalau pada manusia kita panggil sama tak? Sama. Pada Allah kita panggil sama tak? Sama juga. Tapi tak sama dari segi hakikat lafaz. Bila kita sebut sama pada manusia, itu adalah sifat yang baru. Tak ada sifat tu asalnya. Bahkan manusia tu pun baru. Kita ni kan baru ada, dulu tak ada. Bila kita ada, baru datang sifat mendengar tu. Sebelum kita ada, mana ada sifat mendengar? Sifat dia perlu berdiri pada diri. Dirinya pun tak ada, mana sifatnya? Kemudian mendengarnya manusia itu perlu kepada alat yang namanya telinga. Kalau kita takdirlah satu orang tu lahir tanpa telinga, maka tak adalah sifat samak dia. Tak mendengar dah dia. Bahkan kadang-kadang cuping telinga ada, tapi dalam rosak. Alat dalam rosak. Pekak. Tak ada sifat mendengar dia. Dan dalam keadaan alat tu okey, telinga dia okey, dalam luar okey, pun pendengaran tu terbatas. There's so much that we can hear. Macam sekarang ni duduk dalam surau. Yang dalam surau ni lah kita boleh dengar. Yang seberang jalan tu tak berapa dengar lah. Yang masa maju lagi tak dengar. Yang masa maju tak dengar, yang kat Johor dengar. Yang kat New York, London dengar. Terbatas. Sikit sangat kita dengar. Dan boleh jadi pendengaran tu, sifat pendengaran tu boleh hilang kerana kemalangan kah, kerana lanjut usia kah. Biasa juga orang lanjut usia tak dengar dah dia. Terpaksa cakap kuat betul. Saya dengar ustaz apa tu yang ceramah dalam TikTok ni, kata dia bagi contoh lah, orang suka mengumpat, kata dia mengumpat orang tua umur 85 tapi kahwin dengan anak dara umur 25, kata dia. Jadi kata apa faedah mengumpat kan? Dah dia kahwin suka hati dia lah, umur 85 kahwin umur 25 pun jodoh dia. Cuba tanya tengok, dia kata, daripada kamu mengumpat, cuba tanya yang umur 25 tu, kenapa kamu kahwin dengan atuk umur 85? Jadi antara sebabnya dia kata penyayang orangnya. Kedua, kata dia bagus kalau saya beletir, saya marah, langsung dia tak jawab. Sebab pekak. Tak dengar segi dia letih apa-apa, mana nak jawab, dia pekak. Kita marah kita dengar segi kita cakap apa, pandai awak menjawab, kita marah kan, pasal belum pekak lagi. Agak lucu lah ustaz ni, saya dengar ceramah dia tu, poinnya bagus, tapi cara dia cerita tu lucu kan. Kita ingatkan kenapa bagus orang tua ni penyabar, rupanya dia pekak. Tetapi bila kita cakap tentang sama Allah Ta'ala, mendengarnya Allah Ta'ala, pertama itu adalah sifat yang qadim. Tidak ada permulaan bagi mendengarnya Allah Ta'ala itu. Dari azali lagi Allah Ta'ala itu mendengar. Yang kedua, mendengarnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alat. Yang ketiga, mendengar Allah Ta'ala itu segala-gala yang wujud Allah dengar. Tak sama dengan kita. Dan mendengar Allah Ta'ala itu tidak akan hilang. Ialah sifat yang baqa' juga. Sifat yang qadim dan juga kekal. Oh, kalau macam tu, tak adalah yang bersifat macam Allah. Baru kita faham. Kotlah orang tanya. Kalau seorang dia dah faham lah. Tak perlu terang detail macam tu, dia faham. Memang tak akanlah Tuhan sama macam makhluk pula. Kemudian, yang kedua, menafikan dua sifat yang sama pada Allah. Seperti dua kudrah, dua iradah, dua ilmu. Tak ada. Itu maksudnya dua jenis tadi. Pertama, menafikan yang lain daripada Allah, tapi sifat dia sama seperti Allah. Tak ada. Yang ada tadi, tu nama je sama.
hakikat nama tak sama. Yang kedua, tidak seperti makhluk ni. Makhluk ada sifat yang sama pelbagai. Kita ambil contoh sifat ilmu, kan? Kita ada tak sifat ilmu? Ada, kita mengetahui. Tapi pertama, ilmu kita tu masa kita baby apa kita tahu? Wallazi akhrajakum min butuni ummahatukum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Taala yang mengeluarkan kamu daripada dalam perut mak kamu tu tak tahu apa satu. Tapi kemudian kita dapat ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajar manusia tu apa yang manusia tu dulu dia tak tahu. Allah ajar. So ada ilmu yang kedua. Ilmu kita masa sekolah rendah macam ni, ilmu kita masa sekolah menengah macam ni, ya. Ilmu kita masa dewasa macam lain pula. Bahkan ilmu kita tahun lepas dengan ilmu kita tahun ni dah tak sama. Makin bertambah ilmu kita, dan tak mustahil bila umur terlampau lanjut hilang balik ilmu tu. Lupa. Nyanyuk. Ada penyakit apa dia tu panggil? Amnesia, Amnesia ya. Dementia. Lupa. Saya pernah baca satu orang, dia dulu kaki tangan kerajaan lah, orang ada pangkat, orang besar. Sampai satu umur tu, isteri dia pun dia tak kenal. Padahal isteri masih jaga dia lah, take care of dia punya well-being, tapi dia tak kenal. Mungkin kejap-kejap, awak ni siapa? Kan? Isteri abang lah. Oh, bila sampai? Jadi macam tu. Tak kenal isteri sendiri. Ada juga yang tak kenal isteri sendiri bila nampak perempuan cantik, itu lain. Itu bukan nyanyuk, itu mungkin nak kahwin lagi satu kata apa. Itu lain. Ini memang betul-betul tak kenal. Tak dibuat-buat, memang tak kenal. Sebab ilmu tu dah hilang. Tapi ilmu Allah segala-galanya. Jadi itu yang pertama tadi, yang dikatakan tidak ada yang lain daripada Allah, tetapi bersifat sama seperti Allah. Kita kata tak adalah macam tu. Itulah namanya menafikan kam munfasil. Berbilang-bilang yang bercerai. Maksudnya yang lain daripada Allah, sifat sama macam Allah, tak ada. Sifat Allah sendiri bercerai-cerai. Ilmu Allah macam ni, ilmu Allah. Sebab tu Qadariyah ni adalah fahaman yang bid'ah lagi kufur. Pada satu golongan dulu-dulu, masa mula-mula fitnah perpecahan masuk dalam Islam, dalam bab akidah ni, satu golongan dia kata Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Memang Allah cipta manusia betul, kata dia. Tapi lepas Allah cipta manusia, manusia tu automated. Dia buat baik ke dia buat buruk tu tak ada kena-mengena dengan Allah. Jadi itu akidah yang kufur. Kenapa? Pertama, dia menafikan kudrah Allah. Kiranya manusia ni buat macam ni, manusia ni buat macam ni, Allah helpless. Sebab bukan Allah yang cipta. Mana ada berlaku benda bukan Allah yang cipta, itu kan syirik. Dan kata golongan Qadariyah, oleh kerana bukan Allah yang cipta perbuatan manusia, Allah pun tak tahu apa yang manusia itu akan buat. Sehinggalah manusia itu buat, oh baru Allah tahu. Itu kan syirik kepada sifat Allah. Mana sifat ilmu Allah itu berbilang-bilang. Ilmu Allah sebelum daripada manusia buat perbuatan itu kurang. Bila manusia itu buat perbuatan dia, bertambah ilmu Allah. Bukan. Itu makhluk. Makhluk kan macam tu. Yang kadang-kadang kita jadi menyesal. Loh, tak tahu dia dah berubah pula. Ya, dulu lain cakapnya, sekarang lain dia buat misalnya. Baru kita bertambah ilmu. Ilmu kita tahun lepas, ilmu tentang apa yang dia cakap. Sonok kita dengar apa yang dia cakap. Ilmu kita tahun ni, kita tengok apa yang dia buat. Allah tebuk lagi. Oh, macam ni rupanya. Tapi tidak demikian dengan Allah Ta'ala. Istilahnya apa? Menafikan ada selain daripada Allah tapi bersifat seperti Allah, menafikan kam munfasil pada sifat, menafikan Allah Ta'ala tu satu sifat Allah tu pelbagai, begini-begini ilmunya, dulu lain, sekarang ilmu lain, kudrah Allah lain tak. Itu namanya menafikan kam muttasil pada sifat. Susahlah nak ingat, entah ingatlah. Siapa susah. Yang penting kita tauhid kita itu betul. Istilah-istilahnya hanya ilmiah saja. Yang ketiga, di muka surat 34.
Menafikan kam pada af'al, pada perbuatan, iaitu menafikan kam pada munfasil, pada af'al saja, bukan muttasil. Munfasil, maknanya ada lain daripada Allah, dia ada perbuatan yang independen. Tak ada. Perbuatan Allah macam-macam lah. Ya. Allah mengayakan, Allah memiskinkan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ya. Tapi lain pada Allah pun ada yang berbuat juga. Hakikatnya tak ada. Ya, tapi bukankah macam-macam kita lihat orang ni buat macam ni, orang lain buat macam lain. Ya, zahirnya betul. Kita nisbahlah pada zahir tu. Ya, dia makan, dia minum, dia solat, dia melompat, dia bersukan. Ya. Tapi hakikatnya tidakkah Allah yang menciptakan perbuatan mereka? Yang tu jadi melompat, yang tu jadi apa? Mana dalil? Dalil Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan mereka. Allah lah ciptakan kamu, kamu. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu amalkan, perbuatan kamu itu juga Allah yang ciptakan. Itu dalil Quran. Dalil akal, kalau berlakulah perbuatan itu bukan Allah ciptakan, berarti ada kuasa selain daripada Allah. Dan ada kuasa daripada Allah itu mustahil. Dua-dua. Akal dan wahyu ni, kalau akal itu digunakan dengan cara yang betul, dia selari. Dan tidak akan akal itu bercanggah dengan wahyu. Dan inilah yang diistilahkan dalam pengajian Tauhid 3. Ini kita sedang belajar Tauhid sifat 20. Ada kawan-kawan kita, mereka belajar Tauhid 3. Tauhid dibagi pada 3. Pertama, Tauhid rububiyah, daripada perkataan Rabbun. Rabbun apa makna? Tuhan. Yang kedua, Tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilahun. Apa makna ilahun? Tuhan juga. Rabb makna Tuhan, ilah juga makna Tuhan. Dan yang ketiga namanya Tauhidul asma'i was sifat. Asma' maknanya nama-nama, sifat maknanya sifat-sifat. Tauhid pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini namanya pengajian Tauhid 3. Maka secara detail, pengajian Tauhid 3 ni, dari segi konsepnya tu ada perkara-perkara yang benar, yang wajib kita terima, dan haram, bahkan kufur kalau kita tolak. Itu Tauhid 3. Namun, pada implementasi konsep Tauhid 3 tu, ada kebatilan-kebatilan yang wajib kita tolak. Kerana bercanggah dengan Quran, sunnah dan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Kena hati-hatilah ya. Tauhid 3 ni bukan kita tolak semua. Dan bukan kita terima semua. Hak mana kita tolak, mana terima? Saya confuse. Kalau confuse, elakkanlah. Preventif supaya kita tak terkeliru. Tapi kalau kita tu tahu beza, ni Tauhid 3 ni betul. Tapi kalau sini ni tak betul, ni bercanggah dengan Quran hadis. Itu tak apa. Kalau kita tahu beza. Kalau tak, mengelak diri itu lebih selamat. Antara yang betul dan yang wajib kita terima dalam pengajian Tauhid 3 adalah Tauhid rububiyah, bererti mengesakan Allah pada perbuatan Allah. Itu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menerangkan begitu. Beliau adalah pelopor kepada konsep Tauhid 3 ni. Bukan pada istilah. Ada orang tak faham. Dia kata mana ada Ustaz? Sebelum Ibn Taymiyah dah ada orang guna rububiyah. Dah ada orang guna uluhiyah. Ya betul. Kalimah itu kan bahasa Arab. Memang ada rububiyah uluhiyah sebelum beliau. Tapi yang menjadikan sebagai satu konsep Tauhid, beliau. Paling-paling tidak beliau yang mempopularkan konsep itu. Tapi kebanyakan ulama pengkaji mengatakan beliau yang mengasaskan konsep itu. Jadi beliau ulama kurun yang ke-8 ya. Jadi ramai yang kata ikut akidah salaf tu sebenarnya dia ikut yang tu. Jadi bukan salaf lah. Ya, salaf 3 kurun pertama. Ya, Al-Imam Ibn Taymiyah kurun ke-8. Jadi antara yang benar yang beliau sebutkan itu tadi. Dia akan mengatakan tauhid rububiyah itu kita mengesakan Allah pada perbuatan Allah. Fi af'alillah. Berarti kita mengaku tidak ada yang menciptakan, yang mentadbir alam semesta ni, yang menurunkan hujan, yang menjadikan kemarau, yang menghidupkan, yang mematikan.
yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat, dan menolak mudarat. Tidak ada yang lain, hanya Allah semata-mata. Itu konsep tauhid rububiyah, dan itu benar. Cuma istilah saja berbeza. Al-Imam Ibn Taymiyah menggunakan istilah tauhid rububiyah. Kita yang Asy'ariyah Maturidiyah ni menggunakan istilah wahdaniyah tu al-af'al, menafikan kam, berbilang-bilang pada af'al. Jadi walaupun kamu tengok zahirnya orang ni buat, orang ni buat, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Itu maksud af'al. Ada orang tak faham, dia marah. Dia kata ustaz engkau ni bawa ajaran sesat. Pasal dia kata bila orang tu solat apa semua tu okeylah. Tapi dia kata kalau orang tu mencuri, kalau orang tu merompak pun perbuatan Allah juga, kata dia. Dia ustaz engkau ni bawa ajaran sesat. Lah, orang kata perbuatan Allah bukan maknanya bila orang tu mencuri, Allah mencuri. Bukan macam tu. Bila orang tu minum arak, berarti Allah yang minum arak. Bukan. Berarti orang tu mencuri tidak lari daripada takdir Allah. Semalam ni dia mencuri, adakah berlaku tu luar daripada takdir Allah? Tidak. Allah yang menjadikan kejadian itu. Maka itu yang kita maksudkan wahdanatul af'al. Tidak ada berbilang-bilang. Dan itu yang dimaksudkan dalam hadis. Antuk mina biqadri khairihi wa syarrih. Hadis Jibril yang masyhur. Kan Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, kemudian akhbirni anil asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ya. Jadi antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab bila ditanya tentang iman, bahawa kamu beriman dengan qadar baik dan qadar buruknya. Mana mereka seorang Melayu kata buruk baik itu hakikatnya daripada Allah semua. Ya. Habis macam tu, kita tak payahlah hukum orang yang buat jahat. Dah memang daripada Allah, dia kena hukum. Yang kita bercakap tadi tentang takdir. Ada pun menghukum orang yang buat salah, melarang orang daripada maksiat, itu perintah. Kita manusia ni disuruh mengikut perintah Allah, bukan meneka takdir Allah. Dah baca, kalau saya ahli neraka, saya semayang pun tak ada makna. Kalau saya ahli syurga, tak semayang pun tak apa. Mana kau tahu ahli syurga, ahli neraka? Kenapa kau nak buat kerja Allah Ta'ala? Kau tak tahu takdir Allah. Yang kau tahu Allah wajibkan semayang, semayang. Yang kau tahu Allah haramkan minum arak, ya jangan minum arak. Adapun nanti kau ahli syurga, ahli neraka, itu memang hak Allah. Jadi ada orang dia nak sibuk yang Allah punya, sehingga kan dia tinggal apa yang menjadi tanggungjawab dia. Payah. Ya, kerja orang dia nak kacau, kerja dia tak buat. InsyaAllah. Jadi wallahu a'lam, selesai kita menerangkan menafikan dua kam dan satu kam. Cuma yang kam yang ketiga tu kita belum pendetailkan dengan dalil-dalil Quran, ayat-ayat Quran. InsyaAllah kita sambung di muka surat 34 ya, dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi dalil pada menafikan kam pada af'al. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqaddam min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah bil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.